Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Hari ini kita akan tengok lab 1 lah. Lab 1 kamu. Sini tak ada lab 1 lah. Mana lab 1 dia orang ni? Okey, lab work 1. Copy ni. Copy link. Submission. Okay. Okay, so lab 1 kamu yang ini boleh download. Boleh, semua orang boleh download. Dapat tak? Dapat. Okay, baca dulu, faham tak? Sir, tajuk dia Unix Processor, sir. Tajuk dia Introduction to Unix Multiprocess Programming. Betul lah ni.
Alright. Nampak tak nampak ah? Sekejap je, mana kamu punya Discord? Share screen. Screen 1. Okey, nampak? Nampak skrin lah? Ada soalan? Tak ada soalan? Yang ni bawah apa sir? C ke Python? Bagus soalan tu. Yang ini bawah C. Yang ni bawah C. Kalau nak buat C pakai apps apa sir? App apa pakai C? Ada banyak platform. Ada yang online, ada yang daripada Windows, ada yang editor C. Okay. Ada yang dekat Linux pun ada, dekat Unix pun ada. Okay, ada yang Ubuntu kan? Pernah dengar Ubuntu Linux? Pernah dengar Ubuntu Linux? Nah. Benar. So Ubuntu Linux dia ada buat untuk Windows. Maksudnya tak perlu install OS tu, tapi dia boleh park atas Windows. So dia boleh command line di atas Windows. Ubuntu tu punya style. So ada banyak cara. Okay. So kamu explore lah nak pakai cara mana satu. Yang pertama mesti kamu kena Hello World C dulu kan? Betul tak? Betul. So kamu familiar dengan apa sekarang ni? Ubuntu, Linux ataupun Unix? Tiga tak. Oh, tiga tak. Okay. Okay, saya go to slide dulu lah. Okay sir. Alright. So untuk 5. Macam mana saya nak tengok? Kita nampak kan? Screen preview, start streaming. Okay. Tidak. Okay, what is a unique process? Okay, before we talk about processes, we need to understand exactly what a process is. Okay, process tu apa? Okay, Unix process is an entity that executes a given piece of code, has its own execution stack. Okay, its own set of memory pages, its own file descriptors table, and last Unix process ID. So dia ada tiga benda tu. Dia ada 4 lah. Own execution stack, set of memory pages, file descriptor table, and Unix process ID. As you might understand from this definition, a process is not a program. Okay, several processes may be executing the same computer program at the same time. For the same user, for several different users, for example, there is normally one copy of shell. Pernah dengar shell? One copy of TCS shell. Okay, on the system, but there may be many TCS process running. Kan? So dah ada 2, mungkin ada lebih kan, ada copy yang lain, but there may be many TCS process running, one for each interactive connection of a user to the system. So okay, it might be that many different process will try to execute the same piece of code.
So dia akan execute same of the code at the same time. So perhaps trying to utilize the same resource, and we should be ready to accommodate such situation. This leads us to concept of reentrancy. Panjang cerita dia kan. Reentrancy ni apa benda? The ability to have the same function or part of code being in some phase of execution more than once at the same time. This reentrancy might mean that two or more processes try to execute this piece of code at the same time. It might also mean that a single process try to execute the same function several times simultaneously. Simultaneously tahu kan? Sir, Ya. rasanya Sir punya slideshow tak gerak Sir. Slideshow tak bergerak. Tadi ni dekat basic knowledge yang first tadi. Okay, so kita pergi dekat fork system call lah. Okay. Okay, fork system call is the basic way to create a new process. So it is also a very unique system call since it's written twice. So tadi saya cerita ada dua proses kan. Okay, mungkin dia run dua proses. TCH tadi, contoh saya bagi nama yang kamu tak pernah dengar. TCH kan? Tak pernah dengar kan? TCH cell. TCH shell. TCSH, sorry. TCSH. Tak pernah dengar Sir. Baru dengar. So, mungkin dia akan run ada dua benda serentak. Kan? Macam mana dia boleh benda ni? So kita boleh gunakan function nama dia fork. Okay. So confused tak? Sound confusing? Okay. Kalau confused okey lah kan. Kalau tak confused tu maksudnya dia faham lah. Sebab benda ni sukar dipaham, tiba-tiba dia faham kan. Kalau confused tu lagi senang, lagi okey daripada yang tak confused kan. Confused. Okay, confused okey ya. Alright, the fork system cause the current process to be split into two process. Okay, dia akan split kepada dua benda. Satu parent, satu child. Boleh. All of the memory pages used by original process get duplicate during fork call. So both parent and child process see the exact same image. Macam clone je lah. Tapi kalau anak dengan bapa selalunya tak sama kan, tak clone sangat kan. Tapi yang ni dalam fork memang dia clone se-GB kan. So the only distinction is when the call return. So dia ada macam mana kita nak bezakan mana satu child, mana satu parent. Okay. So ingat tak tadi dia ada process ID. Kan? Proses dalam Unix, dalam Linux dia ada process ID. So dia kalau dia return 0, kan? Bila dia return 0, PID dia sama kosong, dia adalah apa? Dia adalah child lah kan? Faham? Betul. Kalau bukan kosong, kalau dia bukan kosong tetapi dia positif, dia nombor positif, dia adalah parent. So dia ada nombor negatif lah. Nombor negatif maksudnya tak ada apa-apa yang berlaku. Bukan tak ada berlaku. Dia kita run tapi tak ada proses created. So macam tak berjaya lah. So dia keluarkan negatif 1. Okay. Alright, so ini adalah contoh dalam C, program dalam C untuk keluarkan child. So kamu boleh try ni. Okay, boleh try ni dalam C. And then note the output. Boleh? Okay, so benda yang kamu nak kena take note yang ni lah. Ada P error kan, ada wait. Kenapa dia wait? Itu saja assign ni. So kamu kena try run coding ni dalam C.
Sekat. Sikit je kan? Exercise sikit je. Ini je run ni untuk hari pertama kan. Alright. So nak tulis balik dalam C. Sekarang ni soalan berbalik kepada soalan kawan kamu tadi. Macam mana nak C pun tak pernah pakai ni, macam mana nak buat? Kan? Okay, so saya tak ajar kamu macam mana kamu nak tulis, nak compile C. Kejam tak saya? Tak ajar terus kan? Kan sedih? Tak sedih. Tak sedih. Jangan risau sebab kamu channel saya ni saya lepas dipakai oleh senior kamu dan depa dah submit depa punya Dia punya kerja lab tu. depa dah submit depa punya, orang panggil apa ni? Yang exercise tadi dia suruh buat kan, suruh note apa yang berlaku, so dia bagi tahu dan ada yang tulis explanation kenapa, so dan dia orang bagi tahu kenapa dan macam mana dia boleh keluarkan your world. Okey. Ini contoh jawapan daripada senior-senior. Ada yang buat dalam YouTube. Okey, dalam video ni kita mau terangkan macam mana sistem. Okey, di sini di mana sudah print hello world. Tapi kali ini kita kan child proses sendiri lah pula. So, setiap satu tu akan menghasilkan satu. Okey, nampak? Ada yang hantar dalam video. Okey. Ada yang dalam kelas dia present. Saya tanya tak? Nampak tak sir? Nampak. Ni present dalam kelas. Nampak. Saya bagi exercise dia, minggu depan, minggu selepas tu dia present dalam kelas. Masih dia Saya dah berjaya compile benda ni sir. dia akan jadi 4 lah. So sebabkan tu kat situ hasilnya hello world tu ada 4. So kalau macam kita tambah satu lagi fork, nanti dia akan duplicate lah. Maksudnya dia akan jadi 8 lah. Kira sebab ni dari sini sampai sini 8. Dia jadi macam yang ni dia duplicate satu. Yang ni duplicate, yang ni duplicate, yang ni pun duplicate juga. So dia akan jadi 8. Okey. So tu contoh-contoh jawapan daripada senior. Yang bestnya saya ada 2 kelas. Ada lagi. So dia orang pun jawab benda yang sama. Agak boleh try tak cari jawapan? InsyaAllah saya. Kena try usah-usah dekat tele dulu lah. Try kan. Ni saya dah bagi contoh dah ni. Nah, kawan kamu siap tunjuk macam mana nak compile, nampak? Kan ada kan? Ada. Kamu jangan terkejut. Dia orang pun saya tak tunjuk macam mana buat. Sistem calls for ketika dalam ni. Jadi maksudnya kita akan contoh kita pertama tu kita dapat 2 kan, kita dapat 2 hello world, satu parent dan satu pula child process. Tapi kali ni kita buat untuk kali kedua juga. Maksudnya Macam mana nak tulis dekat sini ni dalam Linux kan, dia buat dalam Linux. So kamu tengok ni faham lah. Alright. So good luck. Kamu ada 1.5 jam je. Boleh? Dua jam. 1.5 jam untuk cari macam mana nak run exercise tadi dalam C. Boleh ya? Kalau nak install Ubuntu berapa jam? Lama tak? Tengok internet connection. Okay, so boleh mulakan. Sambil-sambil tu siapa yang nak tengok saya set up
install Unix boleh juga. Yang saya cakap pakai yang Ubuntu tu, pakai yang apa tu untuk Ubuntu desktop ke apa? Yang tu dia pakai VMware, dia pakai VirtualBox ataupun VMware, antara dua tu lah. No, okay. Alright. Saya rasa dia pakai VMware, tapi mungkin seorang tu dia memang install terus kan. Dia boot terus Ubuntu. Yang tadi tu, yang present tu. Memang laptop dia ada Ubuntu. Kalau kamu pakai Windows, pakai ataupun Mac, pakai je lah VMware ataupun VirtualBox kan, boleh kan? Tapi ada yang version yang tak payah install benda tu pun. Boleh direct dekat Windows. Boleh try banyak. Ada yang tak install pun, cari online. Online compiler. Pun boleh. Kalau semak dia punya jawapan senior tu, macam-macam dia orang punya style. Saya terpulang lah. Kan? Okey. Sebelum tu, Permakahan pula, lupa lah. Markah macam mana dapat? Markah, saya search lah. Nama dia Rubrics. Okay, so Rubrics. Ini contoh dia orang punya markah lah. Panjangnya. Rubric Lab 1. Rubric Lab 2 ada. Atas sekali. Okey, ada. Contoh Rubric Lab 1. Ni markah yang dia orang dapat. So kita akan follow yang ni lah. Okey, kalau tak lewat ini, siapa yang first dapat ini 4. Siapa first submit dekat submission tu kan, dapat 4. Kan? Alright. So kalau tak tiru kawan, boleh dapat kosong lah. Dapat kosong, dapat 0 plagiat lah. Okay. So kalau dia ada benda yang ni common, maksudnya tak tiru tapi benda yang dia buat tu adalah common. So kalau dia lebih sikit, lain daripada lain, so unique lah, 4. So understanding, so kalau ada kreatif, 4. Subject knowledge pun, kalau dia outstanding, saya tunjuk sikit kan, dia faham lebih, so dia dapat 4. Okay. Completeness, okay, kalau ikut semua cukup syarat, so dapat 3. Kalau tak cukup, tolak. Nampak tak? Tak cukup 1, tolak. Tak cukup banyak, tolak lagi. Betul? Kalau ikut semua yang dia suruh buat, saya bagi satu exercise, dia buat satu exercise, buatlah cukup syarat kan? Okay, so dapat 3. Tapi kalau saya bagi satu exercise, dia cuba exercise lain yang saya tak bagi, so dia akan dapat lebih. Faham? Macam kita solat lah, solat 5 waktu, dapat 3 kan, dah cukup kan. Okay, tak ada masalah pun. So kalau dia lebih, kita bagi lebih lah. Okay, presentation, kamu jangan risau kalau semua 3 ni masih lagi dalam A-. Masih lagi dalam A-. Betul tak? Kalau semua 3 dalam A-. Semua cukup makan, semua adalah A-. Bukan cukup makan, semua complete A-. Okay, nak lebih A kena outstanding lah. Okay, presentation pun dia ada extra work ataupun visual aid dia melampau-lampau kan. Effort kalau dia ada lebih, kita bagi lebih. Okay, so overall project dan juga semua orang selalu redo ni akan dapat full mark lah. Semua orang dapat full mark lah untuk redo. Maksudnya tak buat represent lah, tak buat redo presentation. Kan? Maksudnya ni minta nak buat sekali lagi kan. So saya tolak markah lah.
Kan mungkin pertama kali markah dia semua 2. So dia nak buat sekali lagi, nak minta buat. So saya bagi chance, so dia boleh buat, semua dapat 4. Tapi dia redo, so kita tolak markah dia kat sini lah. Dia tolak markah satu row je lah. Yang lain semua banyak row, dia dah up markah. Macam tu lah. Ada balance kat situ lah. Kalau tak, rugilah kawan-kawan lain yang dah dapat lebih kan. Kenapa sama pula kan. Okay, ni contoh dia orang punya rubrik masing-masing yang dapat. Boleh? Ada persoalan? Kalau tak ada, bagus. So saya dah sejam lah, cakap je sejam. So kamu continue kamu punya lab. Saya stop recording ya. Right. Tapi tak payah left lagi ni. Saya